Okey, Assalamualaikum kepada sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ni saya nak bercerita pasal Honda Civic 1.8, Honda Civic FD. Bukan FB, FD. Honda Civic FD. Kalau korang pernah terjadinya macam ni, korang boleh tengok saya punya video live saya ni. Untuk kalau pernah terjadilah atau terjadi ke, boleh tengok. Semoga ilmu yang saya bagi serba sedikit ni bermanfaat kepada korang semua. Kereta Honda Civic FD ni, owner daripada Sengabuluh. Dia cakap kereta dia lock daripada gear P. Daripada gear P terus lock. Mana kita buka lampu tak hidup. Lock daripada gear P. Owner cakap tekan brake, sepatutnya kalau kita tekan brake semestinya gear ni boleh tolak dekat N, R, N, D, mesti boleh tolak. So owner call, dia cakap kereta dia tekan brake rapat macam mana gear brake pun kita tekan. Kita tekan macam mana brake pun gear terus lock, tak boleh nak gerak. Dia call dekat saya macam mana kereta ni terjadi macam ni. So saya cakap dekat dia, kalau macam tu abang cari lubang dulu, macam mana kereta pun mesti ada lubang untuk tekan. So saya bagi tahu dia dah tekan dia punya lubang. Sekejap. Ni. Dia tekan dia punya lubang ni, boleh tekan je. Tekan dengan screwdriver ke apa, kunci ke apa. Kalau anda kata kita tekan dekat dia punya lubang ni, bila kita tekan dekat dia punya lubang ni, kalau gear lock macam mana pun boleh tergerak lah. Ni kita tekan dulu. Ya, saya tunjuk. Pergi ayat je. Okey. Sekarang ni sementara kita tekan, so boleh bergerak. Boleh gerak. Ni untuk kalau emergency kita boleh tekan lah. Kalau emergency kita boleh guna, sebab owner daripada Sengabuluh dia cakap gear terus lock, tak boleh nak masuk. Saya cakap mesti kereta ni ada bermasalah. Sebab gear tak boleh masuk. Sepatutnya kalau anda kata kita tekan brake, mesti gear ni boleh gerak macam mana sekalipun. So saya cakap dekat dia, buat mari data backing dulu, kita check step by step. So owner cakap kadang-kadang dia punya kereta naik lambang WSA. Kita mati enjin balik. Kita start. WSA ni, dia punya lambang WSA ni, kadang-kadang bila jalan ada naik lambang WSA. So kalau anda kata lampu check light ada naik, berkaitan enjin bermasalah. Kalau anda kata lampu WSA yang tadi tu kuning tu naik tu, mesti ada bermasalah barang yang bawah tu, brake jam ke apa ke. Kalau Honda ke, tak kira lah kereta lain, kalau anda kata yang bersistem macam tu, kalau anda kata dia steering lembut sikit pun dia akan naik. Dia tak stabil pun lambang WSA mesti akan naik. So saya cakap dekat dia, buat mari data backing dulu, tekan lock tu, jangan masuk P. Jalan je dulu, buat mari dekat sini, kita check dulu step by step apa punca masalah. Sebab dia cakap masa dia dekat tepi kedai tu, ada seorang pemain datang lah. So dia dah bagi tahu ni bermasalah gearbox. Owner dah pening kepala, sebab gearbox kos anggaran nilai mesti tinggi. Sebab gearbox mana-mana mesti nilai anggaran tinggi. So saya cakap dekat dia, kita tak boleh cakap gearbox dulu, buat mari data bengkel, kita check step by step apa punca masalah. Solenoid gearbox ke ataupun sensor mana-mana mesti ada punca. Jangan terus infect dekat gearbox. So sekarang ni kita check dulu dekat fuse, dekat dia punya fuse. Kita boleh check, dekat dia punya fuse dulu. Mana-mana kita check. Sebab kereta sekarang ni bukan macam kereta dulu-dulu pakai sistem biasa. Sekarang ni semua sistem elektronik. Kita kena check step by step. Andai kata kalau fuse tak ada bermasalah, bermakna adalah benda lain. Solenoid gearbox selalu bermasalah. Tapi kita check dulu apa yang problem, apa yang punca gear tu tak boleh masuk. So kita check, sebab salah satu punca gear tak boleh masuk, fuse pun ada kemungkinan. Tapi kita check dulu untuk cari apa punya penyakit. Kita check ni. Okey, kalau boleh tengok, kita check. Ini pun okey.
Dia sebab dia gearbox. Kalau kalau kita tekan brake mesti boleh gerak. Gear mesti boleh masuk. Kalau tak boleh masuk mesti ada punca masalah. Tak boleh nak terus infect gearbox. So kita check yang ni. Oh. Ni fuse 15 ni ada putus ni. Try tukar fuse 15 dulu tengok macam mana. Kita tukar fuse. Oh, boleh tengok ni fuse size 15 putus. Putus ni. Fuse 15 putus. Mesti salah satu punca ni. Try kita tukar dulu. Cuba dulu. Tukar dia punya fuse. Tengok macam mana. Okey tak okey. Tengok balik. Boleh tengok. Kita cek balik. Dah hidup. Tadi kita cek dengan check light. Mati. Ni hidup. Bermakna fuse tadi ada putus. Setelah kita cek balik tengok macam mana. Dia ada boleh masuk ataupun tak boleh masuk. Sebab kalau fuse putus mesti ada punca penyakit tu. Sebab fuse tak akan putus dengan senang. Mesti ada wire terlupin ke apa ke, ataupun sistem lain brake jam ke apa ke. Sebab kereta sekarang ni dia pakai sistem bukan macam dulu. Sistem sekarang ni apa masalah dia akan terus pergi ataupun dekat fuse ke, dia pergi dulu. So kalau fuse tu putus mesti ada punca. Kita akan cari dulu. Takut ada wire terlupin ke, brake jam ke apa ke, salah satu punca juga. Kita boleh, benda orang cakap, kita cuba cari step by step. Takkan kita nak terus tukar gearbox lah bang, gearbox masalah ni, tak boleh. Tu kos tinggi tu, tak boleh. Kita kena cari punca penyakit dulu dengan nilai anggaran yang tak tinggi. Benda tak tinggi kita cek dulu step by step. Cari dulu. Andai kata semua benda tu tak ada bermasalah, barulah kita boleh cakap gearbox. Cari dulu punca penyakit, bukan tukar semua barang untuk settlekan masalah. So kita ni, saya tekan brake. Korang boleh tengok saya tekan brake. Kita dah test. Sebab kita dah tukar fuse tadi. Fuse saya 15 tadi putus. Kita try. Dah okey dah ni. So korang boleh tengok. Ni saya tak tekan lock. Lock dia saya tak tekan. Terus boleh masuk. Dah boleh masuk. So sekarang ni kita boleh tengok salah satu punca penyakit. Mati enjin dulu cik. Sekarang ni kita boleh tengok salah satu punca masalah yang bermasalah sekarang ni, kereta ni dia punya fuse. Dia punya fuse size 15 putus. Size 15 putus. So bila dah tukar dia punya fuse, terus boleh masuk gear. Tak payah nak tekan dekat lubang lock dia tu, tak payah dah. Kita tekan brake terus boleh masuk gear. Sekarang ni bermasalah fuse yang putus. Nanti kita akan cek dekat lain lagi, ataupun bermasalah apa yang menyebabkan fuse ni putus. Mesti ada punca. Mesti ada punca. Ataupun wire terlupin terkena ke, fuse akan putus. Ni fuse ni untuk kita tekan gear. Bila tekan gear tu dia secara automatik lock gear tu akan terbuka. Bila fuse ni putus, kita tekan brake macam mana kuat sekalipun, gear tak akan terbuka. Gear tu lock, gear tak akan terbuka macam mana sekalipun. So kita dah tukar dia punya fuse, gear dah boleh masuk macam biasa. Nanti kita akan cek lain. Kita cek adakah wire tu terlupin ke apa ke ada sistem brake jam ke apa ke. Sebab kereta sekarang ni dia pakai sistem semua elektronik. Sistem elektronik, benda bermasalah sikit pun dia akan pergi dekat fuse. Dia akan pergi tempat-tempat yang berkaitan dahulu. Bukan dia terus efek dekat gearbox. Kita tak boleh nak cakap bila tak masuk, tak boleh nak masuk gear, gearbox rosak. Tak boleh. Benda tu tak boleh. Kena cari punca masalah dulu. Punca masalah step by step untuk menjimatkan cost owner. Tu yang paling penting. Okey. Agak korang kalau yang pernah terkena macam ni, ataupun sahabat-sahabat, kawan-kawan, saudara mana, saudara ke apa yang terkena macam ni, boleh cuba cek dulu. Ataupun kalau tak tahu, boleh pergi tanya kedai bengkel dulu untuk cek apa punca dulu. Barulah kita boleh infect benda-benda yang berkaitan kos anggaran tinggi. Cek benda-benda yang simple dulu. Benda yang tak ternilai mahal lah. Kalau setakat fuse ni RM2 je.
benda ni tak mahal. Kita tukar fuse RM2 je. Agak korang boleh faham dengan ilmu yang serba sedikit saya bagi tu, yang tak seberapa tu. Korang boleh perhatikan dan boleh share kepada grup-grup sebelah untuk support anak Melayu. Okey, sampai situ saja saya boleh ceritakan pasal Honda Civic FD 1.8. Okey, assalamualaikum.